dalam buku sistem bahasa sebagai permulaan, ya. Okey, lepas tu semalam ya Cikgu Zura dah terangkan pada kita pola ayat terbentuk daripada terbentuk daripada 4 pola, ya. Pola ayat terbentuk daripada 4 pola. 4 pola. Okey, ada 4 pola. Ya, terbentuk daripada 4 pola. Okey, boleh tak cikgu minta Huda Dini? Huda, 4 pola yang dah diterangkan semalam. Apa bingkai dia tu? 4 pola ni. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dengan frasa sendi nama. Ya, ada 4 pola tu. Ya, ada 4 pola. Okey. Sekejap. Oh, nak padam ni macam mana ya? Bukan nak padam. Adik kalau silap. Tekan sini. Oh, okey. Atas ni. Okey, 4 pola. Okey, betul yang disebutkan tadi kita ada frasa nama, ya, frasa kerja dan frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Ya, kalau ikutkan pola dia tak. Okey. Ya, kita buat dalam bentuk rajah. Ya, buat dalam bentuk rajah 4 pola yang disebutkan tadi tu ialah frasa, ya. Sudah betul yang kamu sebutkan itu. Baik, sekarang kita nak buat pola dia. Ya, semalam kamu dah tengok ya pola dia macam ni kan. Ya, ada subjek dan ada predikat. Ya, ada subjek, ada predikat. Ayat yang sempurna terbentuk ya mesti ada subjek dan mesti ada predikat. Ya, subjek mesti terdiri daripada frasa nama. Ya, frasa nama. Semua subjek terdiri daripada frasa nama. Ni ya mesti terdiri daripada frasa nama. Okey, ya. Kenapa subjek frasa nama? Sebab ayat permulaan tu terdiri daripada frasa nama tu berasal daripada kata nama. Ya, kata nama apa dia merujuk kepada benda, tempat, orang, manusia kan. Ya, jadi ya awal ni ya mesti frasa nama lah. Ya, dan predikat ayat ya bahagian cerita dalam ayat ni ya boleh frasa nama dengan frasa nama, frasa nama dengan frasa adjektif, frasa nama dengan frasa sendi nama. Keluar pula ke kawan kita ni. Okey, frasa nama dan juga frasa kerja. Ni ya frasa nama. Kalau nota kita tu dia ada tunjuk plus ya. Plus ini ya. Ingat masuk plus dekat sini campur ni tambah ni maksudnya dengan lah. Ya, bermaksud frasa nama dengan ya frasa nama dengan frasa nama, frasa nama dengan frasa adjektif, frasa nama dengan frasa sendi, frasa nama dengan frasa kerja. Okey, baik. Ni pola ayat kita ya. Jadi pola ayat terbentuk daripada 4 pola. Inilah dia polanya ya. Okey, yang ni tolong catat dalam buku sistem bahasa anda sekarang ya. Okey, apa dia pola? Tu dia susunan ayat yang terbentuk daripada ya subjek dan predikat ya. Predikat PRE bukan PRE. PRE predikat. Subjek ni apa? Subjek ni kalau cikgu nak catat sikit kat sini ya, bahagian utama ayat.
Subjek bahagian utama ayat. Predikat ini apa dia? Predikat ini ialah cerita, ya, tentang subjek, ya, cerita tentang subjek. Tu dia. Ya, kamu nak catat boleh, tak catat pun boleh, tapi itu sebagai penerangan lah, ya. Okey, baik. Satu perkara lagi yang cikgu nak sebut kamu, ayat ni ada dua, ya. Yes, ayat biasa. Ini tak payah catat pun tak apa, sekadar penerangan saja supaya kamu tahu, ya. Ayat biasa, ya, dan juga ayat songsang. Tapi nak catat pun no problem, boleh, ya, sebagai nota kamu. Dua ayat, ya. Sebab apa? Sebab rasa Tadi habis. tak payah. Okey, ayat biasa ni pelajar, ya, macam ni. Subjek mendahului predikat. Khairunisa Amani. Khairunisa dah masuk. Assalamualaikum Khairunisa. Okey. Ya, ayat biasa subjek plus predikat, manakala ayat songsang terbalik predikat mendahului subjek. Ya, ni nak tegang dekat kamu. Ya. Jadi, ya, ayat biasa subjek mendahului predikat. Nampak? Ya. Jadi ayat songsang predikat mendahului subjek dia terbalik. Sebab itu jangan cepat melatah, ya. Kalau dengar ayat terbalik-terbalik kamu kata salah sebab tak sedap dengar, ya. Okey, cikgu tak nak sentuh yang ini, ya, sebab ini bukan tajuk kita hari ni, ya. Tajuk kita ni ialah pola ayat dasar. Okey, ya. Khairunisa, ya, yang baru masuk, ya, nota, minta tolong salin dalam buku sistem bahasa, ya. Okey, baik. Lebih kurang 9.10 cikgu akan berhenti untuk tugasan, ya. Jadi cikgu nak tegang sikit sahaja, ya, pola ayat dasar. Ini dia. Okey, ya. Tu dia, ya, pola ayat dasar. Kamu kena faham ini pembentukan dia, ya. Contoh-contoh cikgu Zura dah terangkan semalam. Boleh faham tak kalau tengok pada contoh yang cikgu Zura berikan pada kamu semalam? Kamu tengok video tu boleh faham tak pelajar? Boleh. Boleh kan? Okey, ada apa nak tanya setakat ni? Pada cikgu dah selesai dah ni. Sebab cikgu nak bagi latihan lisan sebelum cikgu serahkan sebanyak 20 latihan untuk kamu selesaikan kejap lagi. Ada apa nak tanya setakat ni? Boleh faham kan? Ya, frasa nama apa dia? Nak tengok dekat sini. Frasa nama ni, ya. Okey, apa dia frasa nama? Frasa ni pelajar, okey, cikgu catat dekat tepi ni. Ya, frasa ni apa dia? Oh, dengan warna lain. Ya, betul-betul. Padam dulu supaya boleh nampak jelas, ya. Ambil pen merah. Pen merah. Ni. Okey, kita pakai pen merah. Apa dia frasa? Kenapa tak tegang? Kenapa tak? Tekan. Okey, frasa tu apa dia? Kamu kena tahu dulu. Frasa tu apa dia? Tekan kat mana ni? Okey. Baik, frasa tu apa dia? Okey, kita tulis dekat tepi ni. Ya, okey, apa dia frasa? Pen merah. Kamu pun boleh guna pen merah. Tak ada, boleh. Sebab ini nota. Frasa ni apa dia? Frasa ialah rangkaian perkataan. Ya, rangkaian perkataan. Boleh catat dengan pen merah, pen apa sahaja, ya, yang ada dekat kamu tu boleh. Ya, sebab ini nota yang mungkin cikgu tak ulang. Ya, tak ulang dah. Jadi kamu catatlah apa yang cikgu catat, ya, sebagai panduan. Ya, kalau sekali lagi kita bersemuka, mudah-mudahan doa-doa hari ni hari Jumaat, ya, mudah-mudahan COVID-19 ni segera pergi, ya, segera Allah angkat ke sisinya, ya, dan kita boleh bersemuka balik semula. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, apa dia frasa? Frasa ni ialah rangkaian perkataan. Nota boleh singkatan, ya. Latihan tak boleh. Yang terdiri daripada satu atau lebih perkataan. Itu maksud frasa. Ya. Dalam pembentukan ayat ni ada 4 belajar sebenarnya. Kita mulakan dengan kata, dengan frasa, dengan klausa dan juga ayat. Kita dah masuk fasa yang kedua. Ya, kata dah selesai, kata nama. Ini sebenarnya frasa nama berasal daripada kata nama. Ya, tu kata nama, kata adjektif, ya, kata sendi dan juga kata kerja.
Ya, dia terbentuk daripada kata sebenarnya. Itulah singkatan KN, KA, KS, KK. Ya, bila masuk frasa kita guna FN, FA, FS dan juga FK. Jadi sekarang ni frasa. Ya, frasa. Frasa tu ialah rangkaian perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih perkataan. Ya, boleh ya kalau masa kita tadika dulu ni, ya kamu ingat tak cikgu kamu ada buat ayat paling simple. Contoh, ini rumah. Paling simple. Itu bola. Paling simple. Tetapi ayat ini sudah sempurna sebab kita dah faham dah. Ini rumah. Cikgu bagi tahu kita ini rumah. Dia tunjuk gambar. Ini rumah. Kita dah tahu. Jadi ayat ini dah sempurna. Ada subjek, ada predikat. Betul dah ayat ni. Ya, ayat ni dah betul. Lepas tu kita besar sikit ataupun bila dah belajar paling ringkas, cikgu kamu tambah lagi. Ya, dia kembangkan ayat kamu tu, dia tambah lagi. Rumah ini rumah saya. Ayat tu dah jadi panjang. Subjek dah juga ada subjek dan predikat. Nampak? Ayat tu dah mula berkembang. Nak kembang lagi? Tak ada masalah sebab kita memang suka memanjang-manjangkan ayat. Jadi, nampak tak? Ayat tu dah berkembang. Ya, daripada ayat yang 2 perkataan tadi, tetapi sempurna sebagai ayat sebab dah ada subjek, dah ada predikat, kita tambah lagi rumah ini rumah saya. Nak kembang lagi boleh. Rumah yang terletak di panjang lagi boleh. Ya, itu dia. Ya, frasa. Okey pelajar, setakat ni boleh faham ke? Boleh. Boleh ya? Okey, baik. Ada tersekat-sekat tak suara cikgu? Ada sedikit. Ya, ada sikit-sikit ya. Okey, tapi harap boleh faham lah ya. Tersekat-sekat tapi boleh faham. Okey, itu dia. Baik. Okey, kalau dah faham, okey cikgu nak bagi 1-2 ayat dan cikgu nak minta beberapa orang ya menyatakan pola dia ya. Okey, semalam daripada video yang dah diterangkan tu ya, cikgu Zura dah bagi tahu kamu. Tapi ni dengan cikgu pula ya. Okey, cikgu nak ambil 1-2 contoh soalan. Cikgu nak bertanya seorang dulu ya, apa nama ni, pola ayat daripada ayat yang cikgu berikan ini ya. Okey, kita tengok 1-2 ayat, lepas tu cikgu bagi latihan. Pola ayat tak susah ya. Dia jadi susah bila buat latihan. Jadi kena faham betul-betul. Okey. Baik, kita ambil satu ayat. Cuba kamu tengok di sini. Okey, balik semula kepada pen. Betul lah tu. Okey, contoh tak mau. Macam mana ya? Nak ni tekan pen. Tekan pen. Mana pen? Tak balik pada pen. Draw, okey, draw. Mana pen? Tekan pen. Okey. Baik. Okey, kita ambil dua contoh ya. Cuba kamu tengok dan boleh ambil contoh ni sebagai latihan lisan dan sebagai contoh daripada bingkai kita tadi. Contoh ayat. Okey, contoh ayat. Ni contoh ayat. Ya, cuba tengok contoh ayat ini. Ya, lepas tu kita sama-sama selesaikan pola dia. Ya, selesaikan pola dia. Okey, ayat contoh yang pertama. Majoriti. Okey, kamu ambil salin ya. Majoriti masyarakat Kadazan menguasai. Okey, majoriti, alamak jangan habis pen. Menguasai tarian.
Sumazau. Sejak kecil lagi. Okey, ni yang pertama, ya. Okey, nampak tak? Majoriti masyarakat Kadazan menguasai tarian Sumazau sejak kecil lagi. Ni. Okey. Boleh nampak tak pelajar? Boleh nampak ya? Okey, kamu ambil ayat ini. Okey, sekarang cuba kelaskan mana subjek, mana predikat dan apa pola dia. Pola ada 4 tadi dan apa pola dia. Mula-mula buat macam ni. Ya, macam yang cikgu buat yang ni. Ni frasa tadi. Nampak cikgu slash kan dekat sini. Mula-mula kamu tandakan. Ya, ini rumah. Tandakan. Bawah dia subjek dan predikat. Okey, rumah ini rumah saya. Okey, letak slash, baris miring. Lepas tu bawah subjek, bawah predikat, FN plus FN. Kenapa? Sebab rumah ni. Sebab rumah ni ialah kata nama. Cuba buat untuk latihan lisan kita ni. Masyarakat Kadazan majoriti masyarakat Kadazan menguasai tarian Sumazau sejak kecil lagi. Ini satu. Yang kedua, okey, rantai emas itu untuk ibu saya sempena hari ibu. Okey. Cikgu bagi 2 soalan ini. Ya, kita nak buat lisan sekejap. Lepas tu kita akan pergi kepada slot seni bahasa. Lepas tu cikgu akan bagi latihan dalam grup. Okey, silakan. Majoriti masyarakat Kadazan menguasai tarian Sumazau sejak kecil lagi. Dan latihan yang kedua, rantai emas itu untuk ibu saya sempena hari ibu. Silakan. Cikgu bagi mungkin 1 minit. Selesaikan dan boleh volunteer siapa nak cuba. Seorang mewakili 23, 22 yang lain jawapan. Ya, silakan. Amira nak cuba. Ayat pertama. Baik, sila. Majoriti masyarakat Kadazan menguasai tarian Sumazau sejak kecil lagi. Okey. Subjeknya majoriti. Okey. Subjeknya majoriti masyarakat Kadazan. Okey, kamu cikgu pakai pen merah. Itu jawapan Amira. Majoriti masyarakat Kadazan. Okey, letak bukan pen merah, pen apa tu? Oh, sama ke? Sekejap. Kalau kita nak guna pen merah, tik je kat sini tik pen merah. Tak keluar merah sekejap ya. Okey, sekejap. Keluar ini juga mana merah? Sekejap ada tekan buat tu tak? Ada. Okey. Jawapan Amira. Ya, dah keluar. Okey, subjek letak S dekat situ. Predikat Amira bacakan terus. Menguasai tarian Sumazau sejak kecil lagi. Itu ialah predikat. Baik. Okey, betul. Bagus Amira memahami tajuk. Subjek cari cerita besar dia. Cerita besar dia ialah tentang masyarakat, majoriti masyarakat Kadazan. Yang dalam soalan ni nak fokus kepada majoriti. Kita buat awal larat kat situ ya. Macam tu. Ini ialah cerita utama dia. Nak cerita apa? Majoriti masyarakat Kadazan. Apa cerita dia? Cerita dia menguasai tarian Sumazau sejak kecil lagi. Tepat. Bagus Amira. Okey, Amira silakan. Pola dia macam mana? Pola dia frasa nama dengan frasa kerja. Frasa nama dengan frasa kerja. Okey, cikgu catat jawapan anda. Frasa nama plus frasa kerja. Alasan? Apa sebab? Apa? Ya, sila. Ya, frasa kerja sebab apa? Menguasai itu kata kerja. Betul. Bagus Amira, tepat. Menguasai ini ialah kata kerja.
maka jadilah dia frasa kerja dan jawapan kita FN plus FK. Tepat. Terima kasih Amira, bagus tanya. Ya, anda berjaya untuk soalan 1. Okey, soalan yang kedua mungkin kita bagi peluang dekat sahabat yang lain. Silakan. Orang lain? Rakan-rakan yang lain silakan. Rantai emas itu untuk ibu saya sempena hari ibu. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Saya cikgu. Ya, silakan. Siapa ya? Cikgu tak nampak pula situ. Siapa yang nak cuba bagi tahu nama? Syaza. Ya, silakan Syaza. Macam Amira tadi. Ya, silakan. Rantai emas itu untuk ibu saya sempena hari ibu. Okey. Subjek rantai emas itu. Rantai emas itu sebagai subjek. Okey, cikgu catat dekat sini. Silakan teruskan. Predikat, bacakan. Predikat untuk ibu saya sempena hari ibu. Ya, tepat, betul. Betul jawapan anda Syaza. Ya, rantai emas itu subjek. Ya, manakala predikat untuk ibu saya sempena hari ibu. Ya, cerita kita dekat sini bahagian utamanya ialah rantai. Nak cakap tentang rantai emas itu. Ya, itu. Maksudnya yang tertentu. Ya, yang nak dirujukkan rantai emas itu. Pak, ada kata ganti tunjuk. Itu dekat subjek dia. Cerita dia apa? Cerita dia ya, rantai emas yang dah dibelikan itu untuk ibu saya sempena hari ibu sebagai predikat. Betul, tahniah. Okey, silakan Syaza. Pola dia. Rantai emas itu frasa nama. Okey, sudah tentu. Frasa nama, betul. Untuk ibu saya sempena hari ibu, frasa nama. Okey Syaza, untuk ibu saya sempena hari ibu, jawapan anda frasa nama ya. Cikgu bagi peluang. Lagi sekali Syaza, tengok betul-betul perkataan pertama dalam predikat. Tengok betul-betul. Perkataan pertama dalam predikat itu kata apa? Tengok betul-betul. Lagi sekali Syaza, tengok balik ayat itu. Tengok perkataan pertama. Perkataan pertama apa Syaza? Dalam predikat? Untuk. Ya, untuk. Ya, untuk. Untuk kata apa? Jangan tengok ibu. Tengok untuk. Tengok untuk. Untuk kata apa Syaza? Kita ada 4 tadi. Ya, pergi kepada 4 ni. Ya, untuk dekat mana? Dekat kata nama. Frasa sendi. Kata sendi. Betul. Jadi sekarang betulkan balik semula jawapan kamu Syaza. Predikat ialah frasa sendi. Yes, tepat. Frasa sendi. Yes, sebab frasa sendi nama ya, dia FSN. Tapi kita dah biasa guna frasa FS sahaja. Ya, sebenarnya ialah KSN dan FSN, tetapi telah diterima pakai. Kita pakai FS dan KS sahaja. Tengok perkataan yang pertama dia. Ya, kata sendi. Nampak tak Syaza dan yang lain-lain? Ya, kata sendi nama. Jadi jangan tengok ibu ni. Ya, ibu ni ya kata nama. Ibu kata nama. Kita nak tengok perkataan yang pertama. Jadi untuk pola, kejap lagi cikgu ada 20 latihan. Tengok perkataan yang pertama. Sekiranya perkataan pertama tu tidak tergolong daripada 4 ni. Ya, tak tergolong daripada kata nama, bukan kata adjektif, bukan kata sendi, bukan kata kerja, barulah tengok perkataan yang kedua. Gitu. Ya, barulah tengok perkataan yang kedua. Take note yang ni. Sebab pelajar kadang-kadang disilap yang tu. Ya, kalau perkataan yang pertama tu tidak tergolong daripada 4 ya yang kita sebut ni, ya, maka kamu beralih kepada perkataan yang kedua. InsyaAllah perkataan yang kedua tu akan tergolong daripada salah satu daripada kata tadi. Ya, okey. Jadi jawapan yang kedua, ulang jawapan Syaza. Apa dia? Pola dia F. Rantai emas itu frasa bukan. Pola dia apa dia? Frasa nama.
Frasa nama tambah frasa sendi. Ya, betul. Itu jawapan kita untuk latihan yang kedua. Ya, yang pertama FN plus FK, yang kedua FN plus FS. Alhamdulillah. Boleh faham tak pelajar-pelajar? Faham ya? Mudah sahaja tajuk ini sebenarnya, tapi kena fokus pada ayat. Okey, sekali lagi cikgu sebut ada 20 latihan yang cikgu nak kau buat macam ini. Sebiji macam nombor 1 dan nombor 2 latihan kita. Tak payah selang-selang lah. Ya, kamu terus sebab kita nak jimat. Mungkin ada latihan banyak lagi selepas ini. Tapi kalau rasa nak selang, tak ada masalah. Beli je buku baru, nanti balik nanti ke sekolah ya. Okey, baik, selesai untuk tajuk pada pagi ni. Alhamdulillah, itu dia. Tajuk kita ialah pola ayat dasar. Apa dia pola ayat? Ini dia maksud dia. Kemudian bagaimana pembentukan pola ayat? Ini dia yang kedua. Ada bingkai. Ya, okey, ada 4. Bingkai dia macam ni. Ya, bentuk dia macam ini. Okey, dan ini ialah contoh-contoh ayat yang kita dah sempat bincangkan bersama-sama. Okey, tajuk ini cikgu nak sebut pada kamu, ya, kamu basic dia tingkatan 1 tapi kamu guna sampai SPM. Ya, tahu tak result SPM sekolah kita baru ni? Ada dengar cerita, ada dengar khabar tak? Ada. Alhamdulillah. Ya, satu sejarah. Ya, selesai daripada mantan Cikgu Madiha di bawah mantan Cikgu Madiha. Alhamdulillah result kita sangat cantik. Menunjukkan peningkatan. Ya, jadi ini bakal-bakal lah ya, yang bersama dengan cikgu ni bakal-bakal. Ya, mudah-mudahan suatu hari nanti kamu juga akan menaikkan lagi nama sekolah kita ya, insya-Allah, mudah-mudahan, amin ya. Okey, baik, selesai untuk satu. Okey, cikgu nak lebih kurang 5 minit 10 minit sahaja untuk novel. Ya, novel pun ada tugasan. Lepas tu kita akan pergi kepada latihan lah ya. Okey, sekarang kita pergi kepada bilang pula pendek. Okey, novel merah. Oh, dia kena tekan kuat-kuat Dengan tangan. Oh, dengan tangan. Kalau hitam yang mana hitam? Hitam. Kalau orang kata letak hitam, tekan sini. Dia dah hitam. Hitam. Itu nak hitam. Oh, dekat sini dapat dia keluar itu. Okey. Baik. Yang merah ni bila tak terus. Okey, novel. Okey, sekarang kita nak pergi kepada novel Jalan ke Puncak. Novel ni tengok file. Tengok file lah. Ya, Jalan ke Puncak. Jalan ke Puncak. Biasa kan? Ya, dengan pengarang dia sekali. Ya, Juri Durabi. Ya, dalam peperiksaan, ya, bila kita sebut saja nama novel, kita kena sertakan pengarang dia. Itu adab menjawab soalan ya untuk novel ya. Okey, novel Jalan ke Puncak. Okey, kita dah selesai. Cikgu harap sangat sampai semalam ada lagi yang bertanya, cikgu test pack saya dah habis. Okey, seandainya cikgu rasa macam tak logik ya kalau habis sebab test pack tebal. Tapi tak mengapa. Kalau kata habis test pack kamu boleh pakai sahaja apa-apa test pack. Tak semestinya dia nama sekolah lah. Pakai sahaja. Dalam keadaan macam ni kita bertolak ansur ya. Okey, kita dah selesai sinopsis 1 sampai 15. Kita juga dah selesai. Okey, sinopsis pada cikgu dah beres. Kamu dah tahu jalan cerita. Sinopsis dah selesai. Unsur kajian ada 9 semua ya, tak termasuk sinopsis 8. Ini tak akan ditanya dalam peperiksaan. Ya, dalam peperiksaan tak akan ditanya. Kamu jangan risau. Tapi kena tahu tajuk. Ya, dalam exam tak ada. Ya, tak adalah maksudnya tak ada. Ya, pangkah tak ada. Tema. Ya, tema. Tema pun dah selesai. Ini peperiksaan akan menjadi salah satu daripada soalan. Bersedialah ya. Okey, baik, tema cikgu tak nak sentuh, kamu dah ada dalam nota masing-masing. Jadi cikgu harap dah menguasai lah ya. Tapi walau macam mana pun ya, sebagai memulakan kelas, cikgu ulang balik tema dia ya, iaitu
cabaran dan kesungguhan seorang anak muda dalam mengejar cita-cita dan impiannya. Ya, siapa watak utama kita? Siapa watak utama kita? Laiman. Baik, kita ada Laiman. Di samping Laiman sebagai watak utama, kita ada siapa? Cuba senaraikan, kita ada siapa? Milan. Lagi senaraikan. Pak Kiasin. Ya, lagi Pak Sahuk. Betul ke? Pak Sahuk SAHUK, betul kan? Baik, lagi kita ada Sonia. Ya. Kita ada Sukri. Ya, kita ada watak antagonis, watak jahat. Cuba nyatakan. Ini semua watak protagonis. Siapa? Muluk. Ya, bagus. Kita ada Muluk. Lagi watak yang berpaling tadah, kita ada siapa? Dedek dan Muali. Ya, betul. Muali, macam mana? Eja Muali dan Kedi ya. Kedi. Ini watak kita namakan sebagai watak antagonis ya, ataupun watak hitam. Ya, kalau cikgu silap betulkan balik ya. Harap-harap tak silap lah, takut tersilap prota dengan anta. Ya, protagonis ni ialah watak putih, watak baik. Ya, dia dalam novel dia ada macam tu. Okey, baik. Pagi ini kita nak masuk tajuk persoalan. Pagi ni kita nak bincangkan persoalan. Ya. Ini kita nak sentuh, nak masuk dah. Kita tak boleh lambat dah. Ya, sebab kita bimbang, kita tak tahu situasi dan keadaan. Ya, kita bimbang dia akan berlanjutan PDPR kita ni, harap-harap tidak ya. Jadi kita kena lajulah ya persoalan. Jadi kamu ya kena pastikan tugasan-tugasan yang guru-guru berikan pastikan tidak bertangguh. Ya, sebab kita tak tahu situasi. Ya, cikgu akan terus dan terus ya mengejar silibus. Jadi kamu jangan ketinggalan ya. Cikgu mohon sangat-sangat untuk semua subjek. Okey, persoalan ni apa dia? Ya, persoalan ni apa dia? Setengah-setengah orang masih tak faham sebab terutama kamu ya yang cikgu sangat memahami situasi ya dalam tingkatan 1 pun tak sempat nak belajar banyak. Tingkatan 1 sempat habis ke novel Pelari Muda? Habis tak kaji Pelari Muda? Tak. Itulah ya. Jadi cikgu bimbang, macam cikgu rasa kalau sempat kita akan sentuh sedikit Pelari Muda nantilah. Ya, okey. Persoalan ni apa dia? Persoalan ni ialah kita panjang pula dia. Dia nak jadi panjang. Letaklah situ. Ranting kecil daripada novel. Ranting ataupun cerita sampingan. Ya, cerita sampingan. Ya, dan persoalan ni banyak. Ya, persoalan ni banyak. Novel satu sahaja. Ya, novel tema dalam novel hanya ada satu tema sahaja. Ni kena faham. Ya, tema ni satu sahaja. Ya, tetapi persoalan ni bila sebut ranting-ranting kecil, maka dia ada banyak persoalan. Ya, banyak persoalan yang kita boleh keluarkan. Ni kamu kena faham. Ya, ini kaedah. Ya, dalam apa-apa novel pun ya begitu ya. Sebab kamu akan mengkaji novel sampai tingkatan 5. Ya, sampai tingkatan 5. Ya. Jadi kena faham tema ada satu sahaja. Ya, manakala persoalan ni banyak. Ya, banyak. Tetapi pelajar-pelajar kita bincang banyak dalam peperiksaan. Dalam peperiksaan dia nak
3 sahaja. Ya, dalam peperiksaan dia nak 3 sahaja. Tolong faham ya. Dalam kita berbincang, banyak persoalan kita boleh keluarkan, tetapi dalam peperiksaan dia nak 3 sahaja. Jadi untuk kita nak jimatkan masa, cikgu tak nak kamu cari sampai 8, sampai 9, sampai 10. Nak cari memang ada, tetapi kita tak nak ya, sebab kita nak fokus pada banyak benda lagi kita nak buat ya. Jadi cikgu nak untuk hari ini kita nak cari 5 persoalan sahaja. Semua orang sama. Jadi kamu bawa ni sampai form 3. Ya, sekarang ni dah tak ada PT3. Tapi walau macam mana pun peperiksaan tetap ada. Ya, jadi kita fokus pada peperiksaan dalaman. Ya. Okey, jadi cikgu nak bincangkan 5 persoalan sahaja, tetapi 5 persoalan ini cikgu nak kamu buat. Cikgu akan bagi isi, idea kamu bagi. Okey, baik, 5 persoalan ni pelajar. Okey, cikgu kita nak bincang satu di sini. 5 cikgu akan bagi kejap lagi, tapi satu kita nak bincang bersama-sama ya. Satu sahaja yang cikgu nak bawa ya. Okey, kita ambil satu persoalan ya, supaya kamu nampak dalam peperiksaan nak jawab macam mana. Contoh ya, sebagai contoh. Ini boleh catat ya, boleh catat dalam test pad kamu ya. Tajuk besar macam biasa cikgu nak ingatkan kamu, bila tajuk ni unsur kajian, bila tajuk mesti besar ya, tak mau kecil-kecil. Macam cikgu buat ni persoalan ya. Selalu cikgu nak sebutkan bila tajuk mesti besar. Kenapa? Ya, sebab ada mesti muka surat baru ya, muka surat yang baru. Setiap tajuk baru mesti muka surat baru. Jadi persoalan buat besar-besar. Lepas tu apa persoalan yang pertama? Sebagai contoh pagi ni cikgu nak ambil persoalan kasih sayang. Persoalan kasih sayang. Ya, cikgu nak ambil cikgu nak fokuskan pada satu contoh ya. Contoh kita pagi ni ini sebagai contoh, tapi nak ambil boleh ya. Catat dalam dalam test pad kamu sekarang. Okey, suara cikgu clear? Ada putus-putus tak? Kalau putus-putus tolong respon, sebab cikgu tak nampak ada yang kamu respon terus ya. Kalau tak clear ya, respon terus. Cikgu tak clear, tak dengar, bagi tahu. Sebab bila tak respon ni cikgu anggap cikgu okey lah ya, cikgu bercakap tu okey. Baik, okey, contoh yang pertama kasih sayang. Kasih sayang, pelajar-pelajar, dalam peperiksaan ini kita namakan sebagai isi. Isi. Kita nak pakai, bila cikgu nak terang, cikgu nak pakai pen merah supaya kamu nampak. Tekan, tapi dia tak keluar juga warna tu. Kenapa kena tekan dengan tangan ke apa? Tak keluar. Dah tekan dah. Apa masalah? Macam mana? Tekan kat merah tu. Pasal tu dia tak. Dah boleh. Dah merah dah ni. Okey. Isi dah merah dah. Okey. Bila cikgu nak terang, cikgu akan guna pen merah. Okey. Kasih sayang ni, ini ialah persoalan yang pertama ya. Ini kita namakan isi. Ya, kita namakan sebagai isi. Okey pelajar, bila sebut isi soalan, isi jawapan persoalan. Okey. Bila sebut isi, kamu dah dapat 1 markah. Ya, kamu dah dapat 1 markah. Dalam isi, satu peringatan yang penting, jangan ada nama watak. Jangan ada nama watak. Jangan ada nama watak. Tak boleh. Ya, ini tolong ingat ya, jangan ada nama watak. Ya, bila kamu bubuh nama watak, tak ada markah. Sebab kita nak markah ni 1 markah. Ya, jangan ada nama watak. Jadi bagi poin sahaja, kasih sayang. Macam ni dia kena cikgu. Kenalah dia ayat ya. Antara persoalan yang terdapat dalam novel di atas ialah persoalan kasih sayang. Okey, cikgu nak sentuh kasih sayang, tetapi kita boleh
bagi 3 contoh peristiwa. Okey, sekarang ni ini namanya contoh peristiwa. Tadi isi, sekarang ni adalah contoh peristiwa. Nampak tak? Contoh peristiwa 1, contoh peristiwa 2 dan contoh peristiwa 3 daripada satu persoalan yang sama. Ya. Sebab dalam novel kita tadi kenapa cikgu minta kamu senaraikan nama-nama watak ni? Ya, kenapa? Sebab daripada Milan ada persoalan kasih sayang. Daripada Pak Kasim, ayah Laiman, ada persoalan kasih sayang. Ya, daripada Laiman sendiri ada persoalan kasih sayang. Ya, nampak tak? Ini ada kasih sayang, ini ada kasih sayang dan ini pun ada kasih sayang. Ya. Nampak cantiknya novel ni. Semua kita boleh bagi contoh. Nampak? Sekarang ni cikgu nak bagi contoh dah. Daripada watak Laiman ada persoalan kasih sayang, daripada watak Milan ada kasih sayang, daripada Sonia ada kasih sayang. Ya, daripada Syukri kasih sayang sahabat ada juga. Nampak? Banyak tu, nampak? Ada 1 kasih sayang, ada 2 kasih sayang, ada 3 contoh peristiwa kasih sayang, ada 4, ada 5. Kamu nampak tak? Ya, macam tu kita mengkaji. Ya. Jadi okey, cikgu tak nak ulah panjang, tapi cikgu rasa kamu faham. Kalau kita letak watak Laiman, ya, kemudian kalau kita letak watak contoh Milan, sepupu dia. Lepas tu kita ambil satu contoh watak Pak Kiasim. Yang ni cikgu nak minta daripada anda. Ya, siapa-siapa yang boleh tolong olah sedikit. Ini kita nama contoh peristiwa. Okey pelajar, tadi daripada isi 1 markah. Sekarang daripada contoh peristiwa lagi 1 markah. Lagi 1 markah. Kamu olah dia, kamu dapat 1 markah. Maka 1 isi dah 2 markah. Ini cara nilaian dalam peperiksaan. Okey, sekarang nak minta 3 orang, siapa-siapa volunteer. Laiman, macam mana nak olah? Kasih sayang apa yang ditunjukkan? Milan, kasih sayang apa yang ditunjukkan? Pak Kasim, macam mana ya persoalan kasih sayang tu boleh wujud? Silakan anak-anak cikgu, 23 orang. Volunteer, silakan. Siapa-siapa boleh? Macam mana adanya kasih sayang pada watak Laiman, pada watak Milan, pada watak Pak Kasim. Bila kita nak ulah, baru kita bagi nama. Ya, bila kita nak ulah, baru kita bawa keluar nama. Tapi dalam isi tadi, ya, dalam kasih sayang ni, isi tak boleh ada nama. Jangan ada nama watak. Ya, jangan ada nama watak dalam isi. Ya, dalam isi. Tak boleh. Ya. Okey, sekarang bila kita nak olah contoh peristiwa, kita dah keluarkan nama dia. Nampak? Kita ada Laiman, kita ada Milan, kita ada Pak Kasim. Milan, Laiman. Silakan. Volunteer siapa-siapa? 23 orang. Oh, dah 9.20. Okey, silakan. Siapa-siapa nak olah perwatakan Laiman, Milan dan Kasim ni? Macam mana ada kasih sayang tu? Silakan. Siapa-siapa boleh? Tak 3, 1 ke 2 ke? Silakan. Ada siapa-siapa nak olah? Ramai ni, 23. Salah seorang. Siapa? Boleh. Silakan. Kamu faham tak apa yang cikgu terangkan? Sebab tak ada seorang pun yang respon. Faham tak pelajar? Faham. Okey, baik. Boleh faham. Silakan. Siapa-siapa yang nak cuba? Cikgu tunggu. Ramai ni, cepat. Siapa? Ramai. Ada Amira, ada Fatin Atira, ada Huda, ada Danisha. Adakah?
Ada Kristina, Salwa. Ada sesiapa? Ai, seorang pun tak nak respon ke? Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Macam mana? Nak terang. Boleh cikgu terangkan? Harap cikgu tak cakap seorang-seorang ya. Tak tahu. Tahu cikgu. Oh, tak tahu. Tak tahu. Amira kata tak tahu. Yang lain? Tak tahu cikgu. Tak tahu Tak nak tahu, terang. Oh, tak pernah buat latihan. Okey. Lepas ni harap boleh tahu ya. Okey. Tapi dah baca kan? Dah baca. Okey. Baik macam ni ya. Okey. Baik. Kita buat contoh macam ni. Cikgu bina ayat antara persoalan dalam novel. Okey, ni ayat ya, kalau dalam peperiksaan. Novel Jalan ke Puncak karya. Ni nak jalan peperiksaan macam ni tau. Karya Juri Durabi ialah. Okey, simple. Ini cara jawab simple, tapi ada cara jawab yang lebih kemas. Tapi ini sebagai simple. Antara persoalan dalam novel Jalan ke Puncak karya Juri Durabi, kena sebut nama ialah, mulakan balik persoalan kasih sayang. Okey, nanti dalam peperiksaan cara nak jawab macam ni. Okey, titik. Nampak? Simple saja. Tapi dalam nota yang cikgu nak bagi nanti banyak panjang-panjang. Tak apa. Ya. Ini sebagai contoh kita buat simple saja. Yang ini isi. Yang ini isi. Kamu dah dapat satu isi ya dengan nilaian 1 markah. Teruskan sebab kita buat ayat. Okey. Hal ini cikgu suka nak guna penanda wacana. Ya, dapat dilihat melalui watak Laiman. Ya, melalui watak Laiman. Kamu nampak? Kamu dah mula nak menceritakan siapa yang kamu masukkan. Tadi kita sebut Laiman. Okey, cikgu letak slash. Boleh dilihat daripada watak Pak Kiasim. Contoh lain. Boleh dilihat daripada watak siapa tadi? Milan. Ya, sepupu dia. Ya, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Ya, jangan masukkan ketiga-tiga. Jawapan kamu akan jadi panjang ataupun jawapan kamu akan jadi tidak mantap. Ya. Okey, sekarang kita nak fokus pada watak Laiman. Mana watak kasih sayang yang kita nampak pada Laiman? Okey, jadi ayatnya akan panjang. Cikgu tak naklah bina ayat, kita tulis point sahaja. Ya, Laiman ni kalau kita nak sebut tentang kasih sayang dia pun banyak pelajar. Ya, kasih sayang kepada ayah. Kasih sayang kepada sahabat Milan, sahabat dia Milan. Kasih sayang kepada tanah air. Kasih sayang nampak kepada tanah air. Ya. Tu kita ambil kasih sayang dia kepada keluarga dia lah. Ya, kepada keluarga dia. Ya. Okey, kasih sayang Laiman ya yang cikgu nak sebut di sini ialah ya kepada keluarga, kepada ayah. Ya, Laiman ada ayah, Laiman ada nenek, Laiman ada abang Mael. Ni abang dia yang banyak membantu dia. Ya, kalau kamu baca novel, ya, dua watak ini ialah watak yang membantu. Ya, membantu dari segi keuangan. Ya, menyebabkan Laiman ya berjaya melanjutkan pelajaran. Ya, dua watak ni. Ya, dua watak melanjutkan pelajaran. Ya, kalau kamu ingat, kalau tak silap cikgu dalam bab yang ke-6. Kalau tak silap cikgu, boleh rujuk balik.
Bab yang ke-6. Ya, macam mana nenek dan juga Abang Mail ni lah ya yang menggunakan tabungan mereka ya bagi membantu Laiman melanjutkan pelajaran dalam bidang apa ya, kejuruteraan. Ya, sampailah dia berjaya ya mendapat sebelum ijazah tetapi berlaku konflik. Ni tak nak cerita ya. Jadi kasih sayang Laiman tetap menghormati. Ya, apa yang kita nak ulah, menghormati ayahnya ya, menghormati ayahnya Pak Kiasim ya, ayah sebut nama ya, barulah menunjukkan kamu ni ya seorang pelajar yang memang maknanya ada fakta ya, bukan sembarangan ya. Menghormati ayahnya Pak Kiasim walaupun singkatan ni ya, walaupun ayahnya ya tidak merestui. Ni kasih sayang ya. Laiman tetap menghormati ayahnya Pak Kiasim walaupun ayahnya tidak merestui. Merestui apa? Niatnya untuk bekerja sendiri. Okey, cikgu nak petik seorang nama. Khairunisa Amani. Lama kamu tak masuk kelas cikgu. Alhamdulillah dah okey ya. Khairunisa. Khairunisa. Ada tak Khairunisa? Khairunisa. Tak respon. Salwa. Okey, Salwa. Respon Salwa. Ya, cikgu. Baik, Salwa. Okey, Salwa. Ayah Laiman, Pak Kiasim, apa sebenarnya keinginan ayah Laiman daripada Laiman ni? Apa sebenarnya keinginan seorang ayah apabila anaknya selesai pengajian? Dalam novel kita. Tersekat-sekat. Tersekat-sekat. Tersekat-sekat juga ya. Okey, apa kehendak Pak Kiasim? Apa kehendak Pak Kiasim daripada Laiman selepas dia menamatkan pelajaran? Seorang ayah bila anaknya dah tamat pelajaran, apa keinginan dia? Dia nak apa daripada anaknya? Bila dah ada segulung ijazah. Kamu dah baca novel Salwa? Belum. Allahu Akbar. Atau kamu dah siap ke? Bab 1 sampai bab 15 dah siap ke belum Salwa? Dah. Dah baca ke tu? Pak Kiasim dalam bab 6 dia nak apa daripada Laiman ni? Kalau kamu dah habis buat, maknanya kamu dah baca. Pak Kiasim nakkan Amira dah nampak nama Amira. Nakkan Laiman bekerja di mana? Salwa? Bekerja di sektor kamu dah buat nota, kamu tak baca ke tu sebab cikgu nak kamu tulis sendiri? Agaknya tersekat-sekat tapi tak nampak dia tulis nota ni. Tak sekat-sekat, kita tunjuk suara tak dengar tapi dia tak tulis nota. Kamu tak tulis nota? Dia tak bagi tahu tersekat-sekat, dia diam je. Satu kali aku boleh tengok video. Ayahnya ingin dia bekerja di sektor kerajaan. Ya, dia tak nak Laiman bekerja sendiri. Tapi kita nampak dekat sini. Okey Salwa ya. Okey, Laiman tetap ni yang menunjukkan kasih sayang yang cikgu tarik balik ya. Laiman mempunyai kasih sayang ya apabila dia tetap menghormati ayahnya Pak Kiasim walaupun ayahnya tidak merestui niatnya untuk bekerja
sendiri, ya. Okey. Itu dia. Kalau nak pendek macam ni aja. Cikgu tak nak bagi panjang-panjang sangatlah, ya, nanti kamu tak faham. Ya, jadi okey. Baik, setakat itu. Ya, sebenarnya ayah dia nak lineman bekerja dalam sektor kerajaan, ya, tetapi lineman ni dia ada vision dia sendiri, dia ada visi dia. Dia nak bekerja sendiri. Ya, jadi ya, lineman ya menyayangi ayahnya. Tu dia, ya. Perkataan sayang tu ada dalam jawapan kamu. Ni ya, menyayangi ayahnya. Ya. Okey, habis. Jadi belajar cikgu nak kamu buat nota yang macam ni, ya, dalam tugasan yang cikgu akan berikan kejap lagi. Okey? Baik. Tak faham tak apa, nanti bagi kamu boleh tanya nanti, ya. Jadi ini cara menjawab, ya. Jadi kita dah sentuh kasih sayang satu saja dan tugasan akan menyusul, ya, dalam cikgu akan masukkan dalam grup, ya. Okey, jadi cikgu rasa 9.35 cikgu berhenti setakat ini. Tugasan Lima tukar sini. tukar balik muka, ya. Sim. Okey, tugasan cikgu akan bawa masuk ke dalam grup, ya. Tugasan nanti kamu tengok dalam grup lah, ya. Okey, jadi cikgu rasa okey, kehadiran pagi ni alhamdulillah semua penuh, ya. Terima kasih. Okey, jadi kita akan berhenti setakat ini dan kita masuk dalam grup lah, ya. Cikgu akan bagi tugasan di sana nanti. Okey. Terima kasih semua atas kehadiran, ya, dan cikgu harap kamu faham. Cikgu akan masukkan balik, ya, perbincangan kita dalam grup. Takut tadi ada gangguan, ya. Okey, terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu.